wasiat yang ke-6 telah disambut oleh Perdana Menteri pertama, dijamin oleh Perdana Menteri pertama Tun Abdul Rahman, kemudian di dalam paragraf 8 dijamin pula oleh Tun Abdul Razak. Maka jaminan itu kita tuntut sekarang, kerana jaminan Perdana Menteri pertama, kedua dan seterusnya sampai sekarang wajib kita tuntut kembali sebagai bahasa satu-satunya bahasa kebangsaan yang tunggal. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dihormati sekalian, kita sedang memerhatikan jalan mengikut belakang, mengikut dapur negara kita sedang berlaku untuk menjadikan bahasa asing sebagai bahasa kebangsaan. Bukan saja melalui PPSMI, melalui DLP, kita sedang memerhatikan dengan agak panas penerimaan dan juga pengiktirafan bahasa bukan Melayu di Malaysia melalui sistem peperiksaan. Mungkin akan menjadi suatu sumber pilihan raya pada tahun ini atau tahun hadapan untuk menerima bahasa bukan Melayu di Malaysia, terutama peperiksaan yang sedang diiktiraf di Sarawak. Peperiksaan bahasa Cina yang diiktiraf di Sarawak mungkin akan dibawa di sini dan sehingga sedang hangat dibincangkan. Kita sedang memperhatikan the backdoor polisi untuk menjadikan bahasa bukan Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa resmi negara kita. Perhatikanlah, dan kita harap kita akan memerhatikan sebenarnya keadaan itu. Kemudian dalam perkara 7 kedudukan sebagai wasiat, perkara 8 yang dijamin oleh Tun Razak, perkara 9 barisan bertindak bahasa. Inilah satu perjuangan yang mesti dikenal betul-betul, yang melahirkan pahlawan bahasa, pengorbanan bahasa yang berlaku dalam tempoh 10 tahun dulu apabila kerajaan Tunku Abdul Rahman meremehkan Akta Bahasa Melayu sehingga ramai orang-orang UMNO, guru-guru Melayu dan pejuang-pejuang Melayu sungguh kecewa terhadap peremehan itu. Maka timbullah barisan bertindak bahasa kebangsaan pada 67, dan kemudian itu timbullah berbagai tuntutan, dan ketua pengarah ataupun pengerusi pada masa itu barangkali Tuan Syed Nasir dan juga Menteri Pendidikan kita Datuk Abdul Rahman Yaakob pada masa itu yang memperjuangkan bahasa Melayu. Mereka berkorban nyawa dan paling tinggi jawatan untuk memastikan bahawa pada 71 bahasa Melayu dilaksanakan peringkat demi peringkat, dan itu berjaya sampai tahun 2003 apabila universiti kita melahirkan profesor-profesor berdasarkan bahasa Melayu dalam semua bidang pengajian, baik sains, baik kemanusiaan, termasuk juga sains sosial. Tetapi malangnya seorang pemimpin merubah hal itu, memulakan PPSMI dalam tahun 2003, maka sekaligus runtuh kepercayaan kita terhadap bahasa Melayu, dan sampai sekarang diganti dengan dual language policy kerana keyakinan kita telah pupus. Sebenarnya bahasa Melayu sudah berbakti, telah membuktikan keupayaannya sehingga 2003. Tetapi yang tidak yakin bukan kebolehan bahasa Melayu, tetapi kebolehan pemimpinannya yang tidak yakin terhadap bahasanya sendiri, kerana beliau terdidik dalam bahasa Inggeris dan tidak yakin terhadap bahasanya, maka meruntuhkan bahasanya, menaikkan bahasa Inggeris. Itulah kemalangan kita. Apabila tok nenek kita mengingatkan, apabila tikus membaiki labu, merubah-rubah perlembagaan, maka rosaklah labu itu dan tak pernah baik.
Maka perlembagaan kita pun ikut rosak kerana yang memperbaikinya adalah tikus sampai sekarang. Jadi ingat-ingatlah tikus kita itu dan perhatikan, kerana dia sudah merosakkan bukan saja perlembagaan, bahkan bangsanya sedang hancur pada saat ini. Dan di sinilah perjuangan kita mesti kembali terhadap menegakkan seluruh bangsa, seluruh tamadun, seluruh peradaban, kerana masih banyak tikus yang mengembang, kerana tikus itu memang beranak banyak. Kemudian perkara 10, perkara 11 tentang Tun Said Nasir yang berkorban itu, maka kita harap ketua pengarah Dewan Bahasa jangan dipilih sembarangan. Mestilah dipilih oleh pejuang-pejuang bahasa yang berani meletakkan lehernya untuk dipancung kerana perjuangan yang mulia. Ini bukan perjuangan bangsa, ini adalah anugerah Tuhan. Bahasa dan bangsa adalah anugerah Tuhan, ada dalam Quran. Nanti saya bacakan kemudian. Dalam perkara 12, bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu, sudah kita katakan. Dalam perkara 13, tetapi malangnya dalam bahasa ilmu ini, kebanyakan naik chancellor kita tidak menggalakkan lagi penggunaan bahasa Melayu, kerana mereka berebut ranking dengan menggunakan bahasa asing. Tetapi kalau mereka tidak menaikkan ranking universiti, mereka pun kena gugurkan dari universiti. Ini masalah kita. Jadi perkaranya seperti telur dengan ayam, yang mana dulu yang digugurkan? Visi itu dulu nak gugurkan, atau pemimpin yang menjatuhkan dia nak gugurkan? Jadi inilah masalah kita. Perkara 14, bahasa Melayu berkembang secara dinamik. Barang kita tak payah komentar tentang itu, sudah menunjukkan buktinya selama 2000 tahun. Ini bukan masanya untuk tidak kembali pada itu. Perkara 5, generasi baru melihat bahasa hanya sebagai medium. Ini masalah besar kepada kita, kerana kita tidak mendidik mereka tentang bahasa Melayu. Kita mendidik mereka tentang hal-hal yang barangkali hanya digunakan untuk peperiksaan, tapi bukan keindahan bahasa, bukan sopan santun bahasa, bukan keperluan berbahasa, bukan budi bahasa dan sebagainya. Jadi itu masalah teknikal yang perlu diperhatikan. Kemudian perkara 16, bahasa Inggeris memiliki banyak kelebihan. Ini kita semua sudah setuju. Kalau tuan-tuan baca sebuah hikayat agung Melayu, sebuah hikayat teragung Melayu, hikayat Hang Tuah, yang ditulis pada tahun 1642 agaknya lah, awal kurun 17, sudah berumur 500 tahun. Watak Hang Tuah di dalam hikayat Hang Tuah diajar 12 bahasa asing. Kalau hero kebudayaan Melayu dididik menggunakan bahasa asing sebanyak 12 bahasa, maka tidak ada sebab kita tidak belajar bahasa asing. Dan kita tak pernah menolak bahasa asing. Malah bahasa asing itu semenjak kita menggunakan bahasa Sanskrit pada awal kurun Masehi telah memperkaya bahasa kita. Penggunaan bahasa Arab memperkaya bahasa kita. Penggunaan bahasa Inggeris memperkaya bahasa kita. Tetapi bahasa itu sedang dihanyutkan oleh bahasa Inggeris. Tidak diperkaya lagi, tetapi dihanyutkan. Ini masalah. Jadi kita memperkaya bahasa dengan belajar bahasa asing. Kita semua mempunyai kepandaian bahasa asing dalam diri kita. Itu memperkuatkan sikap kita, tapi tidak patut melemaskan kita, menenggelamkan kita, ataupun mematikan kita. Jadi kita ingin semua anak kita belajar bahasa asing, tetapi janganlah diajar dari awal darjah 1. Seorang cucu saya sedang menghadapi dilema. Dia ditawarkan untuk belajar dual language program. Dia tak pandai bahasa Inggeris,
Tapi kalau belajar bahasa Inggeris dari darjah 1 sampai darjah 6 sampai SPM sampai universiti, dia akan pandai bahasa Inggeris. Tetapi dia tak pandai bahasa Melayu, dan segala budi bahasa di dalam bahasa Melayu tidak ada dalam dirinya. Dan barangkali inilah yang mungkin berlaku, Tan Sri, apabila orang kata I feel stupid talking in Malay. Itu akan berlaku kalau kita didik dari darjah 1 sampai darjah 6 sampai SPM sampai universiti. Apabila disuruh bercakap seperti ini dalam bahasa Melayu, dia akan bercakap I feel stupid speaking in Malay. Itu sudah berlaku, jangan lagi berlaku. Jadi kerana itu wajib dididik personalitinya, saksiahnya, pribadinya dalam bahasa Melayu sebelum dia dididik dengan etiket, akidah, apalagi etika bahasa asing. Kerana kalau bahasa asing itu berlandaskan etika Kristian, maka dalam dirinya terdapat etika Kristian. Kalau tidak diperteguhkan dengan ilmu Islam, itu akan berlaku. Kerana bahasa Melayu itu dulu adalah mempunyai etika Hindu. Sebab itu kita sembahyang, kita puasa. Tetapi Islam merubah kandungan sembahyang itu kepada solat, puasa itu kepada siam, dosa itu kepada masih dosa, masih salah, tetapi kandungannya sudah Islami. Ingat, bahasa itu adalah terkandung di dalamnya segala kandungan keagamaan, keyakinan dan kepercayaan. Sebab itu apabila kawan saya di Universiti Melaya dulu, dia belajar bahasa Inggeris dan tetapi Melayunya amat kuat, tetapi agamanya kurang sikit, maka dia menulis saja kencing. Maka itu yang diajarkannya. Sebab terdapat aliran literature dalam bahasa Inggeris itu, aliran-aliran yang kurang ajar seperti itu, terlalu banyak. Jadi itu kepentingan bahasa Melayu untuk diajar pada anak-anak kita, supaya terdapat etika budi bahasa Melayu itu dan segala kandungan tamadunnya. Masa kita dah suntuk barangkali 5 minit lagi. Jadi perkara 19 berkenaan teknologi baru dalam bahasa Inggeris. Teknologi adalah hanya alam. Walaupun ditulis dalam bahasa asing banyak sangat, tapi kalau kita kerahkan 3,000 profesor kita menulis dalam bahasa Melayu segala buku teknikal dan jangan gaduh tentang pemasarannya, maka sekaligus kita dapat melahirkan tulisan teknologi dalam bahasa Melayu, dalam bahasa yang amat singkat. Kita mempunyai tenaga, kita mempunyai 10,000 tenaga akademik, 20 IPTA, 100 bukan 100, lebih beratus IPTS. Kalau nak dikerah tenaga untuk menulis teknikal dalam bahasa Melayu, sekaligus dapat dibuat, tak ada masalah.